Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sihat. Baiklah, kembali lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Apakah yang kita akan pelajari? Anda semua dah sedia? Kalau sudah, jom! Baiklah, untuk pelajaran Bahasa Melayu kita kali ini masih lagi dalam tema Masyarakat Muhibah, Unit 6, Buku Segalanya. Tetapi tajuk yang kita akan fokuskan di sini adalah tajuk Buku Merapatkan Kita. Cikgu tahu ramai murid-murid cikgu suka membaca buku kan? Bagus, kerana buku adalah jambatan ilmu. Melalui buku kita dapat memperolehi banyak ilmu pengetahuan. Okey, aktiviti yang kita akan buat hari ini adalah membina dan menulis ayat dengan betul. Itu yang pertama, membina dan menulis ayat. Kedua, melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Berpantun kita. Pantun macam mana? Dulu kita dah belajar pantun 2 kerat kan. Okey, kali ini kita akan lihat pantun 4 kerat. Cikgu akan terangkan macam mana ciri-ciri pantun 4 kerat. Kemudian, kemahiran adalah kemahiran membaca dan menulis. Okey? Sebelum kita terus kepada aktiviti kita yang pertama, cikgu ada satu soalan mudah. Cikgu nak tahu, apakah yang anda sering lakukan pada masa lapang? Kalau anda semua tanya cikgu, kalau ada masa yang lapang, cikgu akan jogging ataupun melayari internet. Kadang-kadang cikgu pergi bermain badminton. Tapi sekarang ni tak boleh dululah ya. Masih keadaan tidak mengizinkan. Jadi cikgu duduk di rumah, melalui internet dan menonton TV saja. Anda semua pula macam mana? Mungkin ada yang sama dengan cikgu kan? Tapi mungkin ada juga suka membaca, melukis ataupun bermain permainan video. Okey? Itu semua adalah antara pekerjaan ataupun perbuatan yang kita sering lakukan pada masa lapang. Dalam pelajaran kita ini nanti, cikgu akan perkenalkan kepada awak semua kepada beberapa kata kerja. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja? Kita tunggu nanti, cikgu akan terangkan secara terperinci. Okey? Baiklah, kita akan lihat aktiviti kita yang pertama. Untuk aktiviti kita yang pertama, kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 33. Okey, kalau tak jelas pada slide cikgu ni lah. Okey, dalam buku anda boleh lihat satu petikan yang bertajuk Buku Merapatkan Kita. Okey, aktiviti dia adalah mudah saja, iaitu kita akan membina dan menulis ayat dengan betul. Tapi jangan risau, anda tidak akan keseorangan untuk aktiviti ini. Cikgu akan bersama-sama dengan anda untuk dapatkan jawapan. Okey, kita kena setuju dengan satu jawapan yang sama. Tapi mungkin anda mempunyai jawapan yang lain. Tak apa, tak ada masalah. Okey, kita akan lihat bersama-sama. Okey. Sekarang cikgu akan baca petikan ini. Anda boleh ikut bersama dengan cikgu. Okey, anda semua dah sedia? Jom kita mula. Buku Merapatkan Kita. Aileen, Rina dan Prima mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatian Rina, Prima dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Okey, faham kan petikan tu kan? Mereka ke taman rekreasi dan mereka bertiga tertumpu kepada beberapa orang remaja. Apa yang kau buat di situ? Ada 3 gambar di sini. Jom kita lihat bersama-sama. Ayat yang pertama. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. Yang mana satu? Ya, ini mereka. 2 orang remaja lelaki sedang membentang tikar. Membentang. Ingat kata ni ya. Kemudian 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. Nampak tak? Ini. 2 orang pelajar perempuan mengangkat kotak. Mengangkat. Okey. Kata ini. Kemudian yang ketiga, kotak itu berisi buku. Ini kotak berisi buku. Gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua ni ada lompang ya, ruang kosong di sini. Maknanya kita kena cari jawapan yang sesuai. Baiklah, kita lihat. Mereka buku-buku di atas tikar.
Baiklah, apa jawapan ni? Bagus. Menyusun. Okey, mereka menyusun buku di atas tikar. Kemudian yang kedua, kita akan lihat di sini, orang ramai berkumpul di situ. Okey, orang ramai berkumpul di situ. Yang ketiga pula adalah mereka meminjam buku-buku itu. Mereka meminjam buku-buku itu. Jadi semua keenam perkataan kita dah gunakan. Membentang, mengangkat, berisi, menyusun, berkumpul dan meminjam. Gambar yang terakhir tidak ada pilihan perkataan yang kita nak guna. Jadi anda semua kena buat ayat sendiri. Di sini cikgu ada satu cadangan ayat. Cuba lihat bersama-sama. Cikgu pilih mereka membaca buku di taman rekreasi. Okey, mereka membaca buku di taman rekreasi. Kalau awak semua, apa pula jawapan? Mungkin anda semua ada pilihan jawapan sendiri. Boleh type di ruangan komen. Cikgu nak lihat nanti. Mungkin ayat anda lebih baik daripada ayat cikgu. Siapa tahu kan? Okey, cuba type di ruangan komen di bawah. Baiklah, cuba lihat di sini 6 perkataan yang cikgu tunjukkan di sini. Ini adalah 6 perkataan di antara perkataan yang kita gunakan dalam melengkapkan ayat itu tadi. Dalam membina ayat tadi kita gunakan beberapa perkataan ini. Siapa yang tahu kenapa cikgu tekankan 6 perkataan ini? Ini adalah seperti cikgu katakan mula-mula tadi adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja, iaitu membentang, mengangkat, menyusun, membaca, meminjam, berkumpul. Banyak lagi kata kerja yang kita boleh bagi contoh di sini, tapi juga ambil 6 ini yang berkaitan dengan petikan itu tadi. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja? Kata kerja ialah golongan kata yang digunakan dalam frasa kerja. Frasa kerja sama ada yang berlaku atau dilakukan. Kata kerja menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Maksudnya apabila kita buat sesuatu, kita kerjakan sesuatu, perlakuan kita itu dinamakan kata kerja. Macam sekarang ni cikgu bercakap. Perbuatan, pekerjaan. Bercakap adalah kata kerja. Menerang adalah kata kerja. Anda semua belajar. Belajar adalah kata kerja. Menonton, melihat adalah kata kerja juga. Menangis pun sama kata kerja juga ya. Itu adalah salah satu contoh, banyak contoh cikgu dah berikan. Mungkin anda pun ada pilihan sendiri, idea sendiri berkenaan dengan kata kerja. Boleh nyatakan juga di ruangan komen, type di situ. Apa lagi? Bermain, berenang, berlari, banyak lagi kan. Cuba tambah koleksi kata kerja kita. Kita belajar sama-sama ya. Baiklah, selesai saja aktiviti kita yang pertama, iaitu membina dan menulis ayat. Okey, mudah saja aktiviti itu tadi kan. Dan juga cikgu juga telah menerangkan kepada awak tentang kata kerja. Okey, cikgu harap anda semua faham apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja. Mudah saja tadi kan. Kalau tak faham boleh ulang balik video ni ya. Okey, untuk aktiviti kita yang seterusnya, di awal video tadi cikgu dah bagi tahu, iaitu kita akan belajar juga tentang pantun 4 kerat. Sebelum ni kita dah belajar tentang pantun 2 kerat kan, ingat lagi? Semua dah pandai melafazkan pantun 2 kerat. Jadi kali ini kita akan lihat pantun 2 kerat. Untuk aktiviti ini anda boleh rujuk buku teks muka surat 34. Muka surat 34. Iaitu aktivitinya adalah melafaz pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Intonasi pantun 2 kerat cikgu dah ajar. Sekarang cikgu nak ajar intonasi pantun 4 kerat. Sebelum tu kita lihat ciri-ciri pantun 4 kerat. Cuba lihat anak panah yang berwarna hijau ni, 2 ni. Kalau pantun 2 kerat, baris yang pertama adalah pembayang maksud, yang kedua adalah maksud pantun itu kan. Okey, jadi untuk pantun 4 kerat, 2 baris yang pertama ini adalah pembayang. Okey. Manakala yang berwarna 2 anak panah berwarna merah ini adalah maksud pantun. Jadi
dua baris yang teratas, baris pertama dan kedua adalah pembayang maksud kepada pantun tersebut, dan baris ketiga dan keempat adalah maksud pantun. Pantun 4 kerat ni. Kemudian ciri yang kedua, rima akhir. Ingat lagi rima akhir pantun 2 kerat macam mana? A kan, bunyi dia kan, dia tidak berselang. Kedua rima akhir, bunyi akhir dia sama. Tapi untuk pantun 4 kerat berbeza sedikit. Rima akhir dia adalah AB, iaitu baris yang pertama dan ketiga mempunyai rima akhir yang sama bunyi. Bunyi akhir dia sama. Yang baris yang pertama timba, tiba, baba kan, sama bunyi kan. Dan yang baris yang kedua pun sama bunyinya, rima akhir dia sama, iaitu paku, buku. Jadi yang pertama dan ketiga sama, yang kedua dan keempat membawa bunyi yang sama, rima akhir. Baiklah, jom kita baca pantun ini bersama-sama dengan intonasi yang betul. Anda semua boleh cuba sendiri di rumah ya. Pak Tahir membawa timba, timba lama berisi paku. Hari lahir menjelang tiba, Aileen terima hadiah buku. Buah bidara, buah duku, bawa ke kota sebakul cuma. Aileen gembira mendapat buku. Buku cerita dibaca bersama. Anak Pak Dolah menanam ciku, dan juga kuini. Rajin-rajinlah membaca buku. Membaca buku amalan murni. Terbang kenari nun di sana, mencari makan tiada berteman. Buku memberi ilmu berguna, menjadi rujukan sepanjang zaman. Itulah intonasi yang betul untuk melafazkan pantun 4 kerat. Cikgu tahu anda semua perasan kan, di dalam pantun ni ada terselit beberapa kata kerja. Bagus. Anda semua peka terhadap benda tu. Iaitu kita lihat pantun yang pertama seperti membawa. Ini adalah salah satu contoh kata kerja. Kata kerja di dalam pantun pun ada ya. Rangkap yang kedua ada tak? Dibaca pun sama kata kerja. Kemudian rangkap yang ketiga ada lagi. Ada 2 di sini. 3 kan? 1, 2, 3. Ada 2. Menanam dan membaca. Kata kerja juga ni. Dalam rangkaian keempat pun ada kata kerja di sini. Okey, memberi. Okey, mencari. Ini adalah salah satu, bukan salah satu, banyak contoh kata kerja di dalam pantun ni. Bagus. Beralih kita kepada aktiviti yang paling disukai ramai, iaitu latihan. Bagus, semua suka buat latihan ni kan. Okey, sekarang kita akan lihat dalam buku aktiviti Bahasa Melayu anda jilid 1 muka surat 37. Okey, aktiviti 3 di situ. Dalam aktiviti ni anda semua kena susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Ada berapa gambar di sini? 5 gambar. Jadi anda semua kena susun semula. Okey, frasa ini bukan dalam kedudukan yang betul. Jadi tugas anda kena baca frasa ini dengan teliti dan susun semula. Gambar yang pertama dah dibuat untuk awak semua. Diberi di sini menceriakan pondok bacaan mereka. Penduduk Taman Muhibah. Nampak salah kan? Jadi anda kena susun semula. Di sini dah dibuat, iaitu penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Diakhiri dengan titik noktah. Kemudian gambar yang kedua, frasa yang diberikan ada 3 di sini, 3 frasa di dalam kotak tu. Keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Jadi tugas anda kena susun semula 3 frasa ni dalam susunan yang betul untuk menjadikan satu ayat. Okey. Pembayang cikgu nak bagi di sini, ia bermula dengan huruf besar. Selalunya permulaan ayat kena mulakan dengan huruf besar. Jadi anda kena lengkapkan untuk gambar yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Mudah saja. Ingat, tulis dengan kemas, cantik-cantik. Okey. Rajin kena rajin menulis. Okey, seterusnya
aktiviti kita yang di dalam buku yang sama, iaitu buku aktiviti muka surat 38. Aktiviti ini, aktiviti 3B, bina ayat berdasarkan frasa. Tadi 3A kan, ini 3B, bina ayat berdasarkan frasa. Frasa dah diberi, tadi ada banyak frasa, yang ini hanya satu frasa aja diberi. Okey. Jadi anda kena bina ayat berdasarkan cerita gambar, okey, dan pembayang. Di sini, Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Okey, jangan keluar tajuk ayat awak tu nanti. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Jadi Omar dan siapa? Rakan-rakannya. Ingat ceritanya, Omar dan rakan-rakannya pergi melawat hari terbuka kelab buku sahabatku. Macam biasa, ada 5 gambar di sini. Yang pertama dah dibuat untuk awak, iaitu frasa yang diberi adalah berbual mesra. Ayat contoh yang bagi sini, Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salmah. Ini Omar, ini Salmah. Ini ibu mereka. Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salmah. Jadi anda kena lengkapkan berdasarkan gambar dan frasa yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ini Omar dan rakannya. Anda boleh namakan nama rakan dia, Omar dan siapa ni? Pameran buku. Membeli buku, mungkin. Okey. Kemudian pertandingan bercerita. Ini nampak tak pertandingan bercerita? Siapa ni? Omar kan? Omar juga. Cuba fikirkan, menyertai pertandingan bercerita. Mungkin, ataupun siapa ni? Kawan Omar. Boleh letak nama yang lain. Okey. Kemudian ada pemeriksaan doktor dan juga membeli alat tulis. Mudah saja ya. Baiklah, beralih kita kepada aktiviti ataupun latihan kita yang ketiga, iaitu di dalam buku aktiviti anda bahasa Melayu muka surat 39. Aktiviti 4 ya. Arahan dia, lengkapkan pantun dan lafazkannya. Ini agak mencabar sikit untuk awak semua kan, agak baru ya. Okey, anda kena lengkapkan pantun dan juga lafazkannya. Okey, cikgu harap anda semua dapat buat ini. Sekarang cikgu bagi contoh macam mana nak dapatkan jawapan yang tepat. Okey, di sini ada 4 rangkap pantun, 1, 2, 3, 4. Pantun 1, 2, 3 dan 4 di sini. Jadi pantun 1 ada 1 baris kosong. Okey, baris yang keempat. Pantun kedua pun sama, pantun ketiga pun sama, pantun keempat ada 2 kosong. Jika anda lihat di sini, baris yang keempat adalah maksud pantun. Ingat lagi ciri-ciri pantun. Baris ketiga dan keempat adalah maksud. Kemudian mempunyai rima akhir yang sama. Baris pertama dan ketiga sama, baris kedua dan keempat kena sama rima akhirnya. Jadi cikgu bagi contoh yang pertama di sini. Pergi ke pekan membeli duku, enaknya rasa dimakan segera. Bertemu rakan di pesta buku. Macam mana kita nak dapatkan jawapan ni? Kita lihat pembayangnya di sini. Segera di baris yang kedua, segera kan? Okey. Lihat pilihan jawapan di atas. Manakah yang berakhir dengan ra di sini? Segera maju. Sama tak? Bunyi akhir dia? Tak sama. Yang kedua, besar nanti menjadi bijak. Bijak segera. Sama tak? Padan tak? Tak padan kan? Kemudian segera pelbagai bangsa berbual mesra. Ra. Padan tak? Padan kan? Jadi jawapan di sini, pelbagai bangsa berbual mesra. Tulis di atas garisan. Okey, cuba kita baca pantun yang pertama. Pergi ke pekan membeli duku, enaknya rasa dimakan segera. Bertemu rakan di pesta buku, pelbagai bangsa berbual mesra. Kan betul kan? Segera dan mesra. Jadi untuk pantun yang kedua, ketiga dan keempat anda kena lengkapkan, cari rima akhir yang sama. Sini cikgu tandakan. Yang ni anda kena cari rima akhir rojak, rima akhir keju, cari bunyi akhir yang sama. Pantun yang keempat, cari pekan
dan juga cahaya. Kan dan ya di sini 5 akhir dia, bunyi akhir yang sama di atas pilihan jawapan yang diberi di sini. Mudah saja kan? Cikgu harap anda semua dapat mencari jawapan yang paling sesuai. Cikgu percaya anda semua dapat. Semua pandai-pandai ni. Okey? Baiklah, itulah sahaja tadi pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kita untuk kali ini. Cikgu harap anda semua memahami penerangan cikgu itu tadi dan juga dapat melengkapkan 3 latihan itu tadi. Yang terakhir sedikit mencabar, tapi cikgu percaya anda semua murid yang bijak dan dapat menyiapkan latihan tersebut. Sampai jumpa lagi di pelajaran yang lain. Bye-bye.